Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat daripada saya Mas Abayu. Ada tuan-tuan dan puan-puan, ya, ibu-ibu, bapa-bapa di mana juga berada. Alhamdulillah, saya masih lagi diberikan kesempatan untuk sama-sama kita dapat berdiskusi, membicarakan kisah-kisah yang boleh menjadikan satu wadah, ya, dan juga pemikiran-pemikiran kepada pengisian ilmu yang kita perlukan di dalam zaman yang penuh dengan ujian-ujian dan cobaan ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sebenarnya telah pun memikirkan untuk menambah beberapa lagi topik ataupun tajuk yang berkaitan tentang Imam Mahdi khususnya, dan saya dah ada beberapa tajuk yang saya lihat mungkin boleh dikupas, yang tak kurang daripada 50 tajuk yang telah pun saya peralusi. Jadi video-video yang terdahulu telah pun saya siapkan, jadi tuan-tuan dan puan-puan bolehlah, ya, pergi lihat sendiri video-video yang terdahulu. Daripada tahun 2019 saya dah buat video ni sebenarnya tentang kisah akhir zaman, khususnya tentang Imam Mahdi ni. Saya telah jalankan dan saya telah mulakan daripada tahun 2019 masa saya di Albania, di Durrës. Jadi hari ini saya ingat saya akan pergi kepada topik yang pertama ataupun tajuk yang pertama, iaitu siri Imam Mahdi, pengenalan kepada kedatangan beliau. Sebagaimana dalam siri-siri ataupun penjelasan saya yang terdahulu, saya selalu mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk berfikir secara lebih rasional, secara practicality dalam merungkai dan juga memahamkan status-status yang kita terima, berita-berita yang kita terima ataupun penjelasan-penjelasan yang kita terima, mesti kita hubungkan kembali dengan Al-Quran. Itu ketetapan yang selalu saya berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama difikirkan. Bagi saya tidak ada kompromi dalam soal menyatakan ataupun memperjelaskan perkara-perkara yang akan akhirnya akan menjadi sebagai satu pegangan, ketetapan bagi diri masing-masing. Maka ini yang akan merisaukan kalau kita tersalah pegang dan tersalah menafsir atau memahamkan, maka kesan dia adalah persoalan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keimanan kepada segala perkara-perkara yang telah Allah tetapkan kepada kita. Ini satu perkara yang tidak boleh kita ambil ringan, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi hari ini saya nak sentuh tentang topik yang saya katakan tadi, iaitu pengenalan ataupun macam mana kita nak tahu pengenalan kepada kedatangan Imam Mahdi. Jadi hari ini saya akan sentuh, daripada banyak topik lagi yang ada, saya akan sentuh pengenalannya dulu. Hari ini kalau kita lihat di dalam banyak penjelasan-penjelasan kepada ilmuwan-ilmuwan dan kepada mereka-mereka pengkaji-pengkaji akhir zaman bercerita tentang ramalan kedatangan Imam Mahdi, contohnya ramalan tentang kiamat, contohnya ramalan tentang kedatangan Nabi Isa alaihissalam dan sebagainya. Maka di sini saya ingin memberikan satu masukan ataupun satu konsep yang saya gunakan dalam memperjelaskan tentang pengenalan Imam Mahdi itu bukan kepada ramalan. Jadi saya tidak membawa proses kepada ramalan. Ramalkan begini akan berlaku. Ramalan Imam Mahdi ada di Pakistan. Ramalan ini akan berlaku adanya tentera Imam Mahdi. Itu semua ramalan-ramalan. Bagi saya itu konsep ramalan yang digunakan oleh kebanyakan umum. Maka saya tukar perkataan ramalan itu kerana saya tidak mahu dan saya tidak pernah mengambil perkataan ramalan. Saya meletakkan persoalan tanda-tanda. Maka pengenalan kepada kedatangan Imam Mahdi adalah pada tanda-tandanya. Ini yang saya akan pegang. Kerana perkataan tanda ini wujud.
wujud di dalam Al-Quran. Ya, dan ramalan tidak ada dalam Al-Quran. Tanda ada. Maka dalam perkataan tanda ini itu sign dia. Ya. Asbab, kalau istilah yang lebih detail, asbab dia. Mesti ada sebab dia. Kita akan dapat berlaku, mesti ada sebab dia. Setiap sesuatu perkara itu berlaku mesti ada sebabnya. Maka sebab-sebabnya ini diberikan tanda-tandanya. Contohnya macam mana, tuan-tuan dan perempuan? Bila hujan nak turun, maka kita akan lihat ke langit. Kita akan lihat awan. Awan mendung. Awan menjadi gelap. Itu tandanya nak hujan. Maka tanda-tanda itulah yang kita cari. Kerana itu adalah tanda-tanda yang khusus berkait tentang hukum, aturan perjalanan alam. Setiap sesuatu yang kita akan lalui mesti ada tanda dia. Kadang-kadang kita tengok kawan kita seorang yang pendiam, ajak bercakap kita bercakap 20 perkataan, kadang jawab 1, 2. Saya rasa tuan-tuan pun ada kawan-kawan macam ni, ataupun ahli keluarga yang sedemikian. Orang yang paling sukar berdiskusi dengan kita, contohnya cakap pun kurang. Tapi satu hari itu tak macam mana, dia yang paling banyak bercakap. Belum cakap lagi, dia dah cakap dulu. Macam-macam dia cakap. Macam-macam cerita dia buat. Selama 10 tahun, 20 tahun kenal dia, tak pernah dia cakap macam tu. Apa kita selalu sebut? Apa yang tuan-tuan akan sebut? Ini buang tabiat dia ni. Ini tanda-tanda ada yang tak kena ni. Ini selalunya orang-orang yang dah nak pergi ni, macam ni lah tanda-tanda dia. Maka kita lihat di situ. Saya semua bagi contoh ya, bukanlah itu satu ketetapan. Saya bagi contoh. Kita akan lihat ada sesuatu yang berlaku atas perkara yang kita jangkakan atau kita dapat kaitkan dengan perlakuan tersebut. Maka dalam soalan tadi, kedatangan Imam Mahdi itu berbalik kepada tanda-tanda yang perlu kita faham, bukan ramalan-ramalan dia. Kerana tanda itu ketetapan balik kepada hukum Allah. Bila perut kita berbunyi, contohnya tandanya kita lapar, perut perlukan tenaga, perlukan makanan, badan kita perlukan makanan. Itu tanda dia. Jadi banyak lagi tanda-tanda yang boleh kita kaitkan secara langsung tanpa merosakkan keimanan kita. Saya tidak menyebut perkataan akidah. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan dapat berikan kepada saya nak tuan-tuan dan perempuan yang ahli dalam pengkajian Al-Quran, tolong berikan kepada saya ayat Al-Quran yang bercerita tentang akidah. Dalam Al-Quran yang menyatakan adanya pernyataan akidah. Kerana saya berpegang kepada pernyataan iman. Jadi kita berdiskusi di sini sambil-sambil tu apa yang saya kurang, kerana saya tidak pernah melihat perkataan akidah dalam Quran, tolong berikan kepada saya. Kerana bagi saya Islam, kita bercerita tentang keimanan, bukan cerita tentang akidah. Jadi saya sedang merungkai perkataan ini tadi. Jadi sambil-sambil itu saya nak minta tolong tuan-tuan dan perempuan mana yang mahir, yang tahu tentang perkara yang mungkin saya tak tahu juga perkara tersebut, yang mungkin saya terlepas pandang, tolong bagikan saya di mana ayat Al-Quran yang bercerita tentang akidah. Jadi balik kepada persoalan tadi, tanda pengenalan atau tanda kedatangan Imam itu ada empat bahagian dia. Jadi saya nak bercerita ni biar mudah, biar ada praktikaliti, senang kita nak memikirkan. Buat tanda ni banyak, tapi saya bagi contoh ataupun saya bagi ketetapan dia pada 4 tanda kedatangan Imam Mahdi. Jadi apakah tanda dia? Pertama, dari segi tanda dia balik kepada faktor ilmu. Yang kedua, tanda kedatangannya berbalik kepada faktor akhlak ataupun moral. Yang ketiga, tandanya adalah pada faktor yang berbalik kepada kreativiti. Yang keempat, tanda dia berbalik kepada faktor ekonomi. Maka 4 perkara ini akan dikaitkan untuk kita faham kedatangan Imam Mahdi. Maka itulah tanda-tanda dia yang boleh kita pegang. Jadi mudah kan? Jadi saya bercakap ni, saya kena bagi sekali poin dia untuk sama-sama kita dapat melihat lebih dalam. Jadi tidak teraba-raba. Jadi tidak mahu saya tahu, tuan tak tahu. Tidak, kita sama-sama tak tahu dan sama-sama kita mengkaji, dan daripada pengkajian itu sama-sama kita berkongsi. Mana yang kurang, mana yang tahu lebih, kita tambahkan. Mana yang kurang, kita tambahkan. Mana yang terlebih, kita susurkan balik supaya dia menjadi sempurna kepada posisi yang sepatutnya. Boleh faham tuan-tuan dan perempuan?
Yang 4 kan, ada 4 tanda dia. Jadi ramai yang bila sebut tentang tanda-tanda akhir zaman, akan berlaku lah pembunuhan, kematian, ada turunnya datangnya Dajjal tu tanda kiamat, tanda Imam Mahdi, tanda akhir zaman. Semua tanda-tanda itu secara umum semua dah terima. Jadi saya tidak mahu mempersoalkan perkara tersebut, itu atas keilmuan masing-masing. Tapi daripada Mas Bayu, daripada saya mempericikan kepada tuan-tuan dan puan-puan kepada 4 perkara sebagai tanda dia. Baik, apa dia tanda daripada sudut ilmu? Macam mana maksudnya? Dari sudut ilmu, tuan-tuan dan puan-puan, adalah kita kena melihat kesan daripada ilmu. Jadi nak tahu tanda tu, lihat kesan. Kalau tidak ada kesan, tidak ada sesuatu yang kita pegang, maka kita tak dapat kaitkan. Maka macam mana yang saya masukkan kesan tu tadi? Lihat dunia hari ini adalah atas faktor apa? Mesti balik kepada penguasaan ilmu. Dalam hidup sebelum ni pun saya bercerita tentang ilmu. Jadi maksud dekat sini, tuan-tuan dan puan-puan, apabila dunia hari ini penuh dengan kesan-kesan ataupun suasana yang pastinya tidak adil, tidak harmoni, berlaku perpecahan-perpecahan yang sangat ketara, berpuak-puak, saling menuding di antara satu sama lain, tidak amanah, tidak ada lagi kesamarataan, tidak ada lagi erti mengenal kasih sayang, dan terlalu banyak kehancuran-kehancuran. Maka itu berbalik kepada ilmu yang telah diterapkan di dalam kehidupan masyarakat dunia. Kerana ilmu hari ini lebih kepada satu doktrin yang diatur atas tujuan untuk melahirkan pekerja-pekerja sahaja, bukan pemikir-pemikir. Maka sistem pendidikan yang diisikan dengan ilmu yang menjadikan manusia itu slave, hamba kepada kelompok-kelompok yang memerintah. Jadi masyarakat dunia telah pun disusun, diprogramkan otak-otak mereka kepada perkara yang hanya mereka ketahui atas faktor disusun oleh mereka yang memberikan input-input atau ilmu atas ruang yang tidak akan ada perkembangan kepada berbalik kepada kesamarataan, contohnya berbalik kepada keharmonian. Sistem pendidikan ilmu hari ini akan disusun menjadi ilmu yang akan melahirkan pekerja-pekerja ataupun mesin-mesin, jentera-jentera yang menghasilkan laba kepada mereka yang membangunkan sistem pendidikan. Maka tuan-tuan dan puan-puan, maka ini saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan memikirkan, buat kajian. Bila Masa Bayu bercakap ni, buat kajian juga. Lihat sekeliling. Adakah apa yang saya katakan ini benar? Adakah sistem pendidikan dunia hari ini melahirkan pemikir-pemikir atau melahirkan pekerja-pekerja? Mana satu? Jadi saya tidak mahu beri jawapan pada diri saya, dah ada jawapannya. Tapi pada diri tuan-tuan dan puan-puan, berfikir dulu, kaji, lihat. Maka yang kita akan dapat lihat berdasarkan kajian saya, berdasarkan daripada apa yang telah saya perolehi, dunia hari ini adalah dalam skop ilmu yang telah menjadikan manusia itu tidak boleh berfikir. Hilang keupayaan untuk berfikir. Mereka seumpama lembu yang dicucuk hidung dan ditarik ke mana juga nak diberi, ke mana juga nak dijadikan mereka. Nak jadi lembu yang keluarkan daging, maka dia akan berikan makan, cukup masa sembelih, ambil dagingnya. Jika lembu itu nak dijadikan sebagai sumber susu, contohnya minuman, maka diberikan bawanya lah dengan makanan-makanan yang padang-padang ranggup yang sangat lazat kepada lembu tersebut untuk menghasilkan susu-susu yang akan diperah. Maka dia akan menjadi sumber kepada susu untuk mereka yang menjadi tuan kepada lembu tersebut. Maka
Dunia hari ini adalah dunia di mana manusia telah pun diprogramkan berdasarkan keilmuan tersebut. Maka ini yang berlaku. Jika itulah yang berlaku, tuan-tuan dan puan-puan, balik kepada persoalan tanda berkaitan dengan ilmu. Maka pada saat itu, jika benar ini sedang berlaku dan telah berlaku, maka itu tanda Imam Mahdi akan datang. Kenapa? Kenapa saya katakan begini? Kerana Imam Mahdi akan membawa ilmu yang akan membebaskan manusia daripada dibelenggu menjadi lembu-lembu peliharaan oleh kelompok-kelompok yang diterajui oleh Dajjal laknatullah. Hingga hari ini dunia dikuasai sekelompok manusia yang dia tahu dia ada arahan daripada pihak yang atas sekadar untuk memberikan dia kelebihan untuk menguasai yang di bawah. Ini saya berbalik kepada mereka-mereka yang menjadi kelompok-kelompok yang memimpin tertentu. Ya. Kalau saya sebut nanti mungkin akan menimbulkan isu yang sensitif, tapi tuan-tuan dan puan-puan boleh faham maksud saya dalam perkara ini. Maka itulah datangnya Imam Mahdi apabila ilmu telah pun diatur hingga menjadikan manusia-manusia itu pekerja-pekerja dan tidak ada lagi pemikir-pemikir, kerana pemikir-pemikir akan disekat, akan dijauhkan, akan dipastikan tidak akan timbul di kalangan pekerja-pekerja ini tadi. Inilah yang berlaku dalam aspek keilmuan, dan akhirnya manusia menjadi hamba kepada manusia, bukan lagi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dah berjalan seluruh dunia. Yang belum saya pergi hanyalah di Amerika Selatan. Saya pergi ke seluruh dunia, Eropah, benua Afrika. Saya pergi ke China contohnya, sampai kepada Australia, Amerika Utara, ya, ke Timur Tengah. Cuma tak pergi kepada bahagian Amerika Selatan. InsyaAllah pada panjang usia, panjang umur, saya akan lihat juga di sana. Tetapi berdasarkan kepada perhatian saya setakat ini, ya, yang saya lihat dalam sistem ilmu, bila saya membuat satu perkongsian dalam forum-forum ilmu bersama dengan pusat-pusat ilmu di seluruh dunia, itu yang saya lihat. Semua berkongsi prinsip yang sama dan takut untuk keluar daripada comfort zone, kebiasaan ilmu yang menjadikan mereka itu mempunyai jawatan, mempunyai darjat tertentu, dan tidak ada upaya lagi untuk keluar untuk melakukan perubahan-perubahan yang memakmurkan semua pihak. Hanya sebahagian mendapat kelebihan dan majoriti sekadar melihat tanpa mampu memegang apa juga nikmat-nikmat yang terhasil daripada usaha mereka. Jadi bila diajak berfikir, bila diajak untuk berbicara dalam soal keilmuan, maka kerap akan saya dibantah, akan kerap saya dicabar dengan persoalan-persoalan. Tetapi kesudahannya, bila saya membawakan fakta kepada mereka, mereka tergamam dan mereka tidak mampu memberikan satu balasan secara saintifik, dan akhirnya disokong dengan emosi. Kerana keilmuan hari ini telah pun melahirkan manusia yang tidak boleh berfikir, tetapi diberikan input untuk dia beremosi dalam setiap tindakan. Maka apabila seseorang itu tidak sama pemikiran atas apa yang mereka fahami, yang mereka telah pegang sebagai satu doktrin, maka kelompok-kelompok itu nanti, ataupun individu yang mempunyai perbezaan pandangan, akan dilihat sebagai ancaman, akan dilihat sebagai pihak yang akan dianggap sebagai musuh yang perlu dihindari, malah perlu dimusnahkan. Maka inilah tandanya
perlu ada perubahan kepada sistem ilmu pemikiran manusia untuk melonjakkan, mengeluarkan mereka daripada kepompong kegelapan yang menjadikan mereka itu hamba kepada dunia, hamba kepada makhluk. Inilah yang perlu kita fahamkan. Datangnya Imam Mahdi adalah membawa perubahan. Jadi bila disebut setiap 100 tahun akan ada seseorang akan datang untuk membawa perubahan, maka perubahan yang dimaksudkan itu tadi adalah cara hidupnya, ad-din, Islam. Maka ilmu yang saya maksudkan, Imam Mahdi akan datang dengan membawa ilmu yang tidak lain, tidak bukan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Keseimbangan di antara dunia dan akhirat, menghimpunkan perbezaan kepada kebersamaan dalam aspek tauhid, iaitu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam masa sama menjadi mereka-mereka yang mempunyai kebijaksanaan, keupayaan untuk melahirkan, menghasilkan kepelbagaian teknologi. Contohnya kepelbagaian kaedah-kaedah sistem yang boleh memberikan kemakmuran kepada semua makhluk, bukan hanya manusia. Maka ilmu itu hilang. Ilmu itu telah hilang jika kita lihat kepada realiti kesan pada zaman ini, pada saat ini. Sebagaimana saya katakan tadi, saya berjalan, saya bukan membaca buku, saya bukan sekadar melihat YouTube, melihat sosial media. Tidak ya, tuan-tuan dan puan-puan, saya berjalan, berdiskusi, bertemu dengan ilmuwan-ilmuwan, bertanya, berkongsi pandangan, dan malah sampai tahap duduk dalam situasi yang akan memberikan satu pertentangan. Maka daripada situ, jawapan yang saya perolehi, ilmu yang ada pada hari ini sangat jelas jauh daripada keilmuan yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Maka tanda itu, daripada kesan ini tadi, Imam Mahdi akan sampai. Maka perubahan zaman bermula dengan perubahan ilmu. Maka ilmu itu akan menjadi teras dasar yang akan dibawa oleh Imam Mahdi. Jadi kita bercerita tentang tanda. Maka saya bawa perkara yang pertama, ilmu, kerana ilmu akan menjadi teras kepada kedatangan Imam Mahdi. Maka dia tidak akan datang jika ilmu yang ada di dunia pada hari ini masih mempunyai nilai-nilai yang menghimpunkan manusia itu kepada satu keharmonian. Maka dia tidak akan turun, tuan-tuan dan puan-puan. Dia tidak akan datang, dia tidak akan menzahirkan diri dia, kerana dia tidak perlu. Untuk apa dia merubah sesuatu yang sudah pun berjalan dengan baik? Untuk apa dia melakukan satu perubahan jika tidak perlukan perubahan? Benda yang dah elok teratur. Maka balik kepada yang saya katakan tadi, lihat kesan hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh bertanya pada diri masing-masing, jangan tanya orang lain. Adakah tuan-tuan dan puan-puan rasakan atau fahamkan dunia hari ini adakah sesuai untuk anak cucu tuan-tuan dan puan-puan hidup? Jadi jangan kita berdusta, tanya betul-betul jiwa kita, adakah ini dunia yang kita inginkan? Bagi saya, jawapannya bukan. Ini bukan dunia dia. Dan bila saya mengajak pihak-pihak yang tertentu berbincang, bukan daripada pihak yang bukan mempunyai kefahaman dari segi tauhid yang berbeza, yang sama juga saya ajakkan pembicaraan ini, tetap keputusannya adalah saya tidak melihat lagi ilmu yang sepatutnya meletakkan hakikat Islam itu berada pada puncaknya. Maka itu saya
amat jelas tanda Imam Mahdi sampai untuk merubah ini semua. Maka beliau akan datang dengan membawa ilmu yang akan mengembalikan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyembah sesiapa yang lain, dan melakukan tanggungjawab dia di atas muka bumi sebagai khalifah yang memakmurkan muka bumi. Dalam Al-Quran ada tanggungjawab manusia adalah memakmurkan muka bumi. Maka itu tanda yang pertama, iaitu ilmu yang ada pada hari ini tidak lagi berpaksikan kepada Al-Quran secara jelas, secara khusus. Maka jika itu berlaku dan itu sedang berlaku, maka Imam Mahdi akan sampai. Kerana itulah faktor yang pertama yang saya katakan tentang tanda kedatangan Imam Mahdi. Jadi bagaimana tuan-tuan dan puan-puan? Boleh faham? Boleh mencerap? Bila bercakap dengan saintis ni macam ni lah ya, tuan-tuan dan puan-puan. Saya perlu membawa tuan-tuan dan puan-puan meneroka lebih sedikit daripada kebiasaan-kebiasaan kita dengan ramalan-ramalan, kebiasaan kita dengan menanti sesuatu itu diberi. Jadi kita nak keluar daripada menerima semata-mata, kita kena keluar mencari atas kapasiti yang kita ada. Jadi ada satu perkara lagi yang ingin saya sentuh dalam soal ilmu. Tanda sebagai kedatangan Imam Mahdi adalah lihat bagaimana dahsyatnya sistem pendidikan hari ini, khususnya di sebelah timur. Dan baru-baru ni pun saya melihat ada komen daripada seseorang yang dalam YouTube saya. Dia kata kalau gunakan akal sepenuhnya akan merosakkan. Maka inilah kesan daripada ilmu yang telah mendoktrinkan manusia jangan gunakan akal. Lihatlah kesan dia hari ini. Jadi gunakan emosi katanya, hilangkan penggunaan akal. Kalau gunakan akal, kita akan sesat, kita akan jauh daripada Allah. Sedangkan di dalam Al-Quran berulang-ulang kali Allah memerintahkan kita berfikir dan menggunakan akal yang Allah kurniakan kepada kita sepenuhnya. Kelebihan yang ada pada manusia adalah akalnya yang Allah beri. Tetapi hari ini kelompok-kelompok, maaf saya tidak mau sebut golongan ini, tetapi kelompok-kelompok ini tuan-tuan dan puan-puan boleh kenal, sangat mudah mengenali mereka. Mereka akan sentiasa menentang golongan-golongan yang menggunakan akal, kerana kata mereka jangan gunakan akal. Rujuk dengan kelompok-kelompok mereka, rujuk dengan guru-guru mereka. Guru-guru mereka itulah orang yang boleh memberikan jawapan. Maka ini adalah tanda-tandanya kerosakan ilmu telah berlaku. Doktrin itu telah masuk ke dalam jantung hati mereka-mereka yang telah pun terdoktrin dengan ilmu yang datang daripada si mata satu. Ini pedih berat kepada mereka-mereka yang dah taksub, yang dah penuh dengan jiwa dia meyakini pernyataan akal itu tidak boleh kita gunakan. Dan saya telah nyatakan dalam video-video saya yang sebelum-sebelum ni, ada juga video saya yang saya menyentuh khusus kepada akal dan hati. Tuan-tuan dan puan-puan boleh menonton video tersebut. Saya terjemahkan, saya terangkan apakah peranan hati, apakah peranan akal untuk kita mengenal Imam Mahdi. Saya ada. Tengoklah video-video tersebut. Maka balik kepada persoalan yang tadi, akhirnya mereka itu menolak penggunaan akal, menolak persoalan akal digunakan. Sedangkan saya beritahu akal adalah anugerah daripada apa yang telah dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Maka kita harus faham, wajib menggunakan akal. Tapi ada sambung dia. Apa dia? Menggunakan akal dengan berteraskan kepada Al-Quran. Bukan akal daripada doktrin-doktrin ilmu yang dibawa oleh
mereka-mereka yang ingin kita menjadi pekerja-pekerja, golongan pekerja, sekadar mereka-mereka yang menjadi pengikut tanpa upaya untuk mengeluarkan rasional keupayaan akal mereka sendiri. Lalu kita disuntik dengan meletakkan jiwa-jiwa kita hanya sekadar menerima pernyataan-pernyataan kelompok-kelompok ini, lalu diberikan masukan. Jangan pertikaikan, jangan persoalkan. Kalau persoalkan, akan rosaklah akidah kamu, akan rosaklah keimanan kamu. Maka mereka menakut-nakutkan pula, menakut-nakutkan individu-individu daripada menggunakan akal mereka sendiri. Inilah dahsyatnya doktrin-doktrin yang telah pun merosakkan sistem keilmuan dunia pada hari ini, pada akhir zaman. Maka ini tandanya perlu ada perubahan. Bila perlu ada perubahan, kita tidak akan dapat perubahan itu daripada ramai pihak. Kita tidak akan dapat perubahan itu daripada 2-3 kelompok ataupun satu profesor ke satu kelompok. Tak, kita dapatkan perubahan itu pasti daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sampai masanya perubahan itu turun pada faktor ilmu yang akan dibawa oleh Imam Mahdi. Tuan-tuan dan puan-puan, ada 4, jangan lupa ada 4 faktor. Jadi saya hanya sempat untuk menyatakan faktor yang pertama pada hari ini. InsyaAllah, doakan rezeki. Atas usia saya masih ada lagi, kita sambung pada faktor adab, dan kita sambung pada faktor kreativiti, dan kemudian kita lengkapkan dengan faktor ekonomi sebagai tanda kedatangan Imam Mahdi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sama-samalah kita berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dilindungi daripada fitnah-fitnah akhir zaman, lindungi kita daripada melakukan perkara-perkara yang akan menzalimi diri kita sendiri, menjauhkan kita daripada menjadi kelompok-kelompok yang menentang apa juga perkara-perkara yang akan menjadikan kita musuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita menjadi musuh kepada Imam Mahdi apabila sampai masanya. Itu yang kita ingin elakkan. Kenapa? Jika tidak faham bagaimanakah ilmu Imam Mahdi, kita akan menjadi penentang kepada Imam Mahdi. Selamat berfikir, teruskan berfikir, jangan lupa merujuk Al-Quran untuk setiap perkara. Salam sejahtera daripada saya, Mas Abayu, daripada Istanbul. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.